Okay, so hari ni kita dekat Museum Budaya Cheng Ho yang di mana banyak sejarah tentang Cheng Ho dan juga banyak jugalah peninggalan Cheng Ho ketika berada di Melaka. Salah satunya lah stone pillar oleh Zen Guoshan. Dan jom kita masuk ke dalam. Jadi Assalamualaikum, saya dengan Puan Mei ingin saya akan tanyalah soalan-soalan berkaitan dengan Cheng Ho. Jadi Puan Mei, apakah siapakah itu Cheng Ho? Cheng Ho ialah seorang laksamana, yang pada masa dinasti Ming atau 500 tahun abad Cina. Dia dihantar untuk misi perdamaian, untuk memperkenalkan kebudayaan, bukan dalam penjajahan diplomatik. Itu saja. Jadi soalan kedua, mengapa Cheng Ho datang ke Melaka? Memilih Melaka. Sebab satu, Melaka ni adalah tempat dia strategik untuk perdagangan. Kedua, dia membawa misi diplomasi, kebudayaan, penyebaran dalam agama Islam juga, dengan Kesultanan Melayu pada waktu itu. Jadi itu sahaja daripada Puan Mi, dan Puan Mi tahu perkara begini kerana beliau bekerja di sini. Dan dah berapa lama Puan Mi? Lama juga, 20 tahun macam tu. 20 tahun lah. 20 tahun lama kan. Jadi terima kasih Puan Mi, terima kasih banyak. Jadi kita pergi ke next location. Seterusnya saya ingin melanjutkan lebih dalam tentang siapakah Cheng Ho. Cheng Ho atau dalam nama Cinanya ialah Maha, telah menguasai armada sebanyak 7 kali dan telah berlayar ke beberapa buah negara, iaitu sebanyak 30 buah negara, serta hampir 1 abad beliau telah menjelajah ke seluruh benua Asia, termasuk Tanah Melayu dan juga Asia Selatan serta Timur Tengah. Beliau lahir pada tahun 1371 di pesisiran Diachin di Empire Besaming dan kini dikenali sebagai Kunyang ataupun di Yunnan, China. Beliau meninggal dunia pada tahun 1433, iaitu pada beliau berumur 63 hingga 64 tahun. Tidak dipastikan umur beliau. Jadi dikebumikan pun tidak dapat info di mana beliau dikebumikan, dan juga pekerjaan beliau semasa hidup ialah sebagai laksamana, pasal diplomatik dan juga penjelajah dan orang kasih istana. Beliau juga dikenali sebagai eunuch, iaitu sida-sida yang telah berkhidmat pada era dinasti Ming. Beliau juga datang ke Melaka kerana beliau mendapati bahawa Melaka mempunyai tempat persinggahan yang sangat berguna bagi beliau, dan ketika beliau berada di Melaka, beliau telah memberi banyak hadiah kepada Sultan-Sultan Melaka. Dan ketika itu nama beliau lebih dikenali sebagai Zheng He. Zheng He. Jadi dari sanalah mereka mendapati warga-warga Baba Nyonya, iaitu pangkat Baba sebagai lelaki dan pangkat Nyonya sebagai wanita. Kesan yang saya dapat daripada tugasan ini ialah dapat meningkatkan saya punya cara interaksi kepada orang awam, dan juga dapat meningkatkan keberanian dan keyakinan untuk saya bercakap bersama dengan orang yang saya tidak kenal lah, ataupun orang awam. Dan juga saya juga mendapat iktibar daripada kesilapan yang saya lakukan. Satunya saya terlalu formal kepada orang awam, dan itu membuatkan orang awam tersebut tidak selesa akan cara berinteraksi saya. Hal ini juga memberikan saya impak yang besar dalam cara saya berinteraksi dengan orang awam. Nama saya Muhammad Syukri bin Muhammad Nasrun. Seterusnya saya akan sambung tentang latar belakang KMM, iaitu Kesultanan Melaka. Sini saya ada satu brother, Mr. Ben. Mr. Ben di sini. So Mr. Ben akan saya ada beberapa soalan. tak ada masalah. Untuk soalan pertama,
saya nak tanya, siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka? Oh, biasa kalau tu Sultan lah. Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Okey. Itu untuk gelaran dia. Okey. Okey. Tapi kalau yang awal dia yang mengasaskan Melaka ni Para Miswara. Tengok balik lah Para Miswara. Para Miswara. Sebab sebelum tu dia ni Hindu. Lepas tu baru dia kahwin dengan puteri yang Lipo, masuk Islam lah. Yeah. Okey. So apa lagi? Okey. Okay, baiklah, untuk soalan kedua pula. Dalam senarai nama Sultan Melaka, okey, berikan salah satu nama Sultan Melaka. Muzaffar Shah, Mansur Shah. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan yang terakhir pula. Okey. Ini pada pandangan Encik lah. Okey. Apa yang membuatkan Melaka ni tertarik oleh pelancong-pelancong luar yang datang? Melaka ni banyak sejarah dia lah. Sejarah seni bina dia. Kita pun telah ditawan oleh 3 luar negara kan. So Portugis, Belanda, British. Dan juga tempat ni kalau tengok balik secara statistik ni adalah tempat perdagangan daripada luar lah datang. Terima kasih, Cik. Okey, terima kasih. Okay, itu sahaja soalan dari saya. Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah Kesultanan Melaka yang berpusat di negeri Melaka. Sesi sejarah konvensional mengadakan sekitar tahun 1400 sebagai tahun penubuhan Kesultanan Melaka oleh Raja Temasek bernama Dahar Maharaja atau gelarannya Para Meswara, cicit sang nilai utama yang merupakan pengasas Temasek. Beliau juga dikenali sebagai Iskandar Shah selepas memeluk agama Islam yang berasal dari keturunan Palembang yang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Namun, tahun penubuhan Melaka telah disemak semula dan diubah menjadi tahun 1262. Pada kemuncak zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-15, ibu kotanya berkembang menjadi salah satu pelabuhan pindah kapal yang paling penting dengan wilayah kesultanan yang meliputi sebahagian besar semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau dan sebahagian besar utara Sumatera, Indonesia zaman moden. Pendapat saya, kajian kes ini dapat menampakkan ilmu pengetahuan mendasar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Ia juga memberi pendedahan kepada semua betapa pentingnya subjek sejarah di Malaysia yang menceritakan apa yang berlaku pada zaman dahulu kala. Bukan itu saja, kita juga haruslah mengambil iktibar dan belajar daripada kesilapan agar tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira binti Muhammad Yaakob. So hari ini saya nak bertemu ramah dengan seseorang daripada yang saya jumpa dekat sini. Okey. Boleh saya tahu nama Encik? Ahmad Hafizul. Okey, Ahmad Hafizul. Okey, Encik. Saya nak tanya, apakah perbezaan antara Temenggung dan juga Laksamana? Okey, Laksamana ni dia menjaga laut dan Temenggung menjaga darat. Balik je. Betul lah? Ya, betul. 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 Okey, boleh saya tahu apa antara contoh jawatan dia orang? Contoh jawatan dia macam Laksamana ni hakim di laut dan Temenggung ni hakim di darat. Okey. Kedua dengan saya sekarang. Okey, boleh saya tahu nama akak? Nama saya Aina Nabila. Untuk akak saya nak tanya, apakah antara peranan utama bendahara yang akak tahu? Setakat ni apa yang saya tahu mungkin penasihat raja. Okey, terima kasih. Pentadbiran KMM berasaskan kepada pembesar berempat, iaitu terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Raja memerlukan seseorang untuk membantunya dalam membuat keputusan. Bendahara merupakan menteri utama di dalam peringkat pusat. Kedua, penghulu bendahari yang dikenali sebagai ketua segala bendahari yang bertugas sebagai pemungut hasil ataupun ufti. Ketiga adalah temenggung atau dikenali sebagai hakim di darat. Dan terakhir sekali laksamana, iaitu dikenali sebagai hakim di laut. Pada pendapat saya, pelajaran sejarah ini perlu diterapkan sejak di peringkat sekolah supaya murid dapat menghargai budaya, warisan dan tradisi yang dimiliki oleh tanah air. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Syairah. Okay, sekarang kita ingin soal jawab Pak Cik dulu. Okay. Cik, nama siapa? Nama saya Haji Jamil. Haji Jamil dia berasal memang anak jati Melaka. Jadi nak tanya apa ni? Saya nak tanya, kenapa dulu kedudukan Melaka ni cukup strategik masa Kesultanan Melayu Melaka? Jawab. Jadi kat Melaka ni semuanya ada pesan sejarah.
Jadi belanja pelancong, pedagang-pedagang daripada negara seluruh dunia lah datang ke Melaka untuk berdagang. Jadi bukan saja dia bawa perdagangan, jadi dia bawa agama sekali lah. Agama Islam berkembang kat Melaka lama dulu. Jadi kesan sejarah ni daripada Kesultanan Melayu Melaka membawa lah kisah-kisah Hang Kuah, Hang Jebak, Hang Lekeh, Hang Lekiu. Jadi ini satu tarikan lah, satu tarikan pelancong lah. Yang ada datang kat Melaka ni seluruh dunia orang ada kat Melaka ni. Jadi diorang tertarik dengan kesan sejarah lah. Sejarah daripada Portugis, Belanda, British semua. Jadi satu kesan sejarah yang unik lah. Jadi kat sini bermulanya kemerdekaan tanah Melayu lah. Okey, soalan terakhir. Okey. Pada pandangan Acik, kenapa sekarang ni ramai pelancong melawat Melaka? Dia macam tertarik lah. Ada apa kat Melaka ni? Oh, tu saya kata tadi. Kalau diorang datang Melaka, banyaklah. Jadi diorang pergi Penang, ada Singapura dan ini semua yang datang di sini semua seluruh dunia. Jadi diorang satu tarikan lah, keunikan Melaka. Apa yang ada di Melaka ni semua kesan sejarah lah. Bangunan-bangunan lama dia kan masih kekal lagi, ada yang dah luntur, ada yang masih kekal lagi. Jadi bukan saja seluruh dunia tapi orang sekitar Malaysia pun berkunjung kat Melaka, diorang tertarik. Diorang berulang kali datang Melaka ni, tempat suasana dia memang menarik lah. Jadi kalau bagi orang pelancong luar macam orang Inggeris, orang putih ke mana kalau semua datang sini, dia rasa selesa lah sebab ni sini aman. Tak ada apa-apa. Jadi kalau diorang nak berjalan pukul 12 malam pun seorang-seorang pun tak ada orang kacau dia. Jadi diorang selesa lah tentang keamanan Melaka lah. Diorang selesa kat sini. Okay, Cik, terima kasih. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai apakah faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 3 faktor utama. Yang pertama, faktor semula jadi atau geografi. Kedudukan geografinya yang terletak di tengah-tengah jalan laut perdagangan antarabangsa dan berperanan sebagai penyambung pasaran perdagangan utama di benua India dan benua China. Memiliki kelebihan dari segi kedudukan di pertemuan angin monsun iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Kedudukan Melaka di Selat Melaka kerana selat ini ialah sebuah lorong sempit yang mesti dilalui oleh semua pedagang luar untuk ke mana-mana destinasi. Seterusnya, kekayaan sumber asli hasil persekitaran dan hasil hutan. Orang Melayu pesisir memainkan peranan penting sebagai penjual dan pengedar hasil hutan. Emas dan biji timah menjadi hasil sumber utama di Melaka. Selain itu, faktor kedua ialah faktor ekonomi. Melaka dilimpahi kemewahan barang-barangan dagangan dari negara luar. Selain itu, kekayaan hasil serantau seperti rempah, hasil rotan, kayu dan damar sebagai barang dagangan yang penting ketika itu. Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan perdagangan utama dengan peranan sebagai pelabuhan entrepot yang maju. Dan akhir sekali, faktor politik dan pentadbiran. Hubungan rapat antara Melaka dengan China memberi peluang kepada Melaka memperoleh pelindungan politik. Hal ini dapat mengelakkan Melaka daripada ancaman Siam yang kuat ketika itu. Melaka mempunyai ciri keselamatan yang lengkap, terutama dengan pelibatan orang laut dan tokoh-tokoh kerajaan. Melaka juga mempunyai toko perpendarahan yang tersusun, termasuklah sistem cukai dan jual belinya. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa lingua franca membolehkan komunikasi di Melaka berjalan dengan lancar. Sekian. Berdasarkan tugasan ini, apa yang saya dapat simpulkan, saya dapat belajar banyak perkara dengan lebih mendalam mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Dengan melakukan sesi temu bual, saya dapat mengenal pelbagai ragam manusia dan sikap kerjasama antara kumpulan. Justru itu, banyak iktibar yang saya peroleh hasil daripada tugasan ini yang akan saya jadikan sebagai pedoman dalam hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Insya Nadia binti Abdul Hadi. Nama abang siapa? Nazar. Nazar. Sekarang saya akan temu juga abang ni lah. Apakah berikan salah satu faktor kenapa Kesultanan Melayu Melaka jatuh? Faktor utama adalah daripada tali barut British. Ini apa yang saya tahulah, saya pun tak pandai. Tapi kalau mengikut buku teks semua salah. Kan? Sebab maklumat dan ilmu yang ada kat buku teks semua dah diubah oleh British. Siapa yang bertanggungjawab ubah ni? Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang dia adalah tali barut British. Dia sangat tamak lah ketika tu. Dan dia selepas berlakunya peperangan tu, dia menyesal, dia pindah ke Riau, tanah Riau. Seterusnya, apakah
kelemahan askar pada waktu itu? Kelemahan dia berbalik kepada tadilah. Salah satu tali barut dia Tun Sri Lana. Soalan last, apakah menarik kat lelaki ni untuk membuatkan pelancong datang? Salah satu dia beca lah. Tidak ada negeri lain. Yang sangat menarik. Yang kedua, kita sangat famous dengan bangunan-bangunan lama. Salah satu Eva Musa. Eva Musa tu bukan, Eva Musa tu adalah bukan bangunan, dia adalah tembok Eva Musa. Dan bangunan 500 tahun daripada 1511. Daripada 1511 lagi dia punya bangunan tu. Dia salah satu pintu pertahanan tembok Eva Musa. Dan masih adalah tinggal 1%, lagi 99% baru tu. Dan banyak lagi asal pada cendol macam-macam. Okay, terima kasih. Terdapat dua faktor kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, antaranya ialah faktor dalaman dan faktor luaran. Dua faktor tersebut memberi kesan yang mendalam sehingga penjajahan Eropah yang membawa kebinasaan dan kehancuran Melaka. Antara faktor dalaman ialah sistem pemerintahan yang lemah. Faktor yang pertama dilihat menjurus kepada kejatuhan Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud berganti kepada ayahandanya Sultan Alauddin tidak mampu memberi tumpuan kepada pentadbiran negeri dan gagal mengawal tindakan pembesar-pembesarnya yang lebih berkuasa terhadap rakyatnya. Faktor seterusnya ialah kemerosotan ekonomi. Para pedagang dikenakan cukai yang berlebihan yang menyebabkan para pedagang ini berpaling arah mencari pelabuhan lain seperti Aceh, Batam, Patani dan Brunei yang lebih murah cukainya. Antara faktor luaran kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ialah kelemahan pertahanan dan senjata. Senjata meriam Portugis terlalu kuat bagi tentera hulu balang Melaka. Portugis mempunyai kapal-kapal perang yang lengkap dan terbaik pada zaman itu, manakala senjata yang tentera Melaka waktu itu tidak secanggih senjata tentera Portugis. Pada pendapat saya tentang tugasan ini, saya menyedari bahawa tidak mudah untuk menemubual dengan orang dan sebab saya kena ditolak untuk berbual dengan seorang pakcik yang mau beca. Tapi walau bagaimanapun, saya seronok dapat melakukan tugasan ini kerana dapat meluangkan masa dengan rakan-rakan saya. Kesimpulannya, mengambil tahu dan memahami sejarah Kesultanan Melayu Melaka ini perlulah ada pada seluruh rakyat Malaysia. Ia merupakan suatu pembelajaran yang tidak boleh hanya bersifat mempelajari sesuatu yang telah berlaku tanpa melihat manfaat darinya. Sejarah Kesultanan Melayu Melaka seharusnya boleh memenuhi aspirasi seperti penekanan kepada pembangunan sosial seseorang di samping pemupukan nilai-nilai kepribadian mulia dan semangat kewarganegaraan dapat dijadikan pengajaran daripada sejarah sebagai iktibar untuk membina kesedaran kebangsaan serta cintakan negara. Bukan itu sahaja, sekiranya dikuasai dengan baik, ia akan menjadi satu alat yang berguna pada masa kehadapan. Sebagai contoh, menggunakan potensi minda untuk menangani cabaran baru, melahirkan idea yang benar, seterusnya meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan diri.